Menawarkan latihan kemahiran berkualiti dan jaminan pasaran kerja, Giat Mara menjadi antara institusi TVET pilihan golongan muda melanjutkan pengajian. Perinciannya bersama Nur Izzati Cik Ani di Kedah. Silakan. Program Teknikal dan Latihan Kemahiran TVET kini menjadi pilihan terbaik golongan muda melanjutkan pengajian. Institusi seperti Giat Mara antara platform tumpuan melengkapkan diri dengan kemahiran berkualiti ke arah pasaran tenaga kerja berpendapatan tinggi. Bagi pasangan adik-beradik, Nur Azizah 20 tahun dan Nur Azimah 19 tahun menyertai kursus latihan jahitan di Giat Mara membantu mereka fokus memilih kerjaya diimpikan selepas tamat Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM. Bangga dengan rasa bertuah lah. Terima kasih juga kat cikgu-cikgu yang mana mengajar tu. Banyak membantulah dalam bidang-bidang kemahiran ni. Banyak boleh improve diri dalam dalam bidang-bidang kemahiran ni kan. Nak pergi mana-mana pun orang tanya pandai buat ni tak, pandai buat ni tak. Kemahiran kita boleh buat baju, macam contoh baju kurung kedah ke apa semua tu kan. Kita dah boleh belajar apa yang kita nak buat kan. Macam kalau hari raya boleh buat baju sendiri. Alhamdulillah tahun ni dapat buat baju raya sendiri. Penerima anugerah eksekutif Giat Mara ini bercita-cita menjadi pereka fashion dan memiliki butik pakaian dan pengantin. Sementara itu, seorang lagi penerima anugerah sama yakin kursus pendawaian elektrik PW2 diikutinya mempunyai masa depan kerjaya yang cerah. Sangat gembira, haru puasa. Tak sangka dapat. Memang nak sungguh ni. Memang dapat. Bidang kemahiran. Ya. Sebelum ni kalau SPM ambil apa? SPM ambil bisnes. Penemuan dua arca dan prasasti berusia 1,200 tahun di Bukit Coras Pendang memberi sumbangan besar kepada sektor pelancongan warisan dan peradaban Kerajaan Kedah Tua. Ketua Penyelidik dan Pensyarah Kanan Pusat Penyelidikan Arkeologi Global Universiti Sains Malaysia USM, Dr. Nasha Roziadi Kaur berkata, proses ekskavasi tapak yang kini mencecah 40% dijangka mendedahkan lebih banyak penemuan menarik. Projek ini didanai oleh Kementerian Pengajian Tinggi seperti yang saya maklumkan tadi di bawah geran FRGS kami dan hasil daripada penelitian FRGS ni adalah beberapa output lah. Nombor satu adalah daripada segi kertas penyelidikan. Kami akan hasilkan kertas-kertas penyelidikan yang berindeks. Nombor dua, kita akan hasilkan buku juga. Ya, mungkin satu buklet arkeotourism ya untuk kita promosi kepada orang umum. Dan nombor tiga yang paling penting sekali adalah kami nak melatih tenaga pengajar arkeologi di masa depan. Kita datang sinilah buat lawatan dan masa tu memang tak nampak lagi bentuk rupa tapak yang macam sekarang. Dan selepas tu bila kita dah buat kajian, kita dah jumpa penemuan, kita dapat relate lah dengan apa yang saya baca sebelum ni dan kajian. Ada orang duk cerita apa? Kampung ni dia ada apa? Tempat irigasi je lah. Tempat irigasi. Ajar bersiung. Nak tu lah tahu cerita. Dengar tuk-tuk, mak-mak mentua duk cerita tu. Dengan bahasa bangga sonok lah. Lah pun hari-hari dah ada lah. Kerja penyelidikan bermula 28 Ogos lalu mendedahkan hampir separuh candi dengan anggaran ukuran 9 meter panjang dan 9 meter lebar manakala ketinggian belum diketahui. Walaupun kejadian menimpa arwah sudah lama, tapi kami semua rasa bagaikan ia baru sahaja berlaku. Itu luahan Pasukan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah setelah lebih 2 bulan pemergian bekas pengarahnya, Allahyarham Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob yang maut dalam misi menawan Everest 19 Mei lalu.
Timbalan Pengarah APM Kedah, Major Pertahanan Awam Muhammad Muaz Muhammad Yusof berkata, pengurniaan anugerah khas kepada Allahyarham sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri baru-baru ini mendorong pasukannya untuk terus memberi khidmat terbaik kepada masyarakat. Atas sumbangan dan jasa bakti beliau selama berkhidmat di negeri Kedah. Ambil tu sebagai kapasiti dia sebagai pengarah APM Kedah yang banyak kata memberi sumbanganlah kepada masyarakat, terutama khususnya masyarakat di negeri Kedah lah. Banyaklah beliau terlibat dengan operasi-operasi banjir, sumbangan latihan-latihan kepada komuniti, kepada orang awam, dan juga orang kata pelibatan dengan setiap golongan lah. Anugerah itu disampaikan Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badlishah. Diiktiraf sebagai individu pertama menulis esei sambil menyelam dalam kolam sedalam 5 meter oleh Malaysia Books of Records MBOR, Ahmad Fudal Ahmad Kennedy kini berazam merekod pengiktirafan lebih besar termasuk di peringkat dunia. Penuntut Diploma Pengurusan Pejabat Kolej Politek Mara KPTM Alustar itu berjaya menulis 350 patah perkataan menggunakan pen dan buku kalis air dalam tempoh sejam 34 minit. Bagi saya, kejayaan saya pada hari ini boleh juga dijadikan penanda aras kepada semua divers yang dekat luar sana, kan, di mana ini adalah satu inovasi di dalam industri diving tidak pernah lagi dibuat. Okey, dan saya yakin ramai lagi profesional-profesional yang di luar mampu membuat lebih daripada saya. Sekian paparan dari Kedah. Gapailah impian anda walaupun apa jua cabaran. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Izati. Kerajaan Perak menerusi inisiatif Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan menggunakan pakai kaedah thermowaste bagi sistem pelupusan sampah dan sisa pepejal baru di bandaraya itu. Sekiranya berjalan lancar, Ipoh akan menjadi bandaraya pertama di Asia mengitar semula 100% sisa menggunakan teknologi mesra alam. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad berkata, kaedah itu bagi menangani isu pencemaran bau dan meningkatkan kualiti kesihatan awam memandangkan Ipoh berada di dalam kawasan Geopark Lembah Kinta. Teknologi itu merupakan kaedah pengasingan sisa pepejal isi rumah dengan lebih cekap, cepat serta mudah. Malah sisa pepejal yang diasingkan boleh memberi pulangan pendapatan melalui penghasilan komoditi seperti biodiesel, plastik dan logam untuk dijual kepada pihak industri. MBI telah memeterai memorandum persefahaman MOU dengan syarikat Thermowaste, Mankuso Energy Sdn Bhd dan Selectra Spectra bagi membolehkan kajian menyeluruh dibuat bagi cadangan pembinaan loji Thermowaste yang dijangka beroperasi Mac tahun hadapan. Dijangka dua loji akan diguna bagi memproses kira-kira 500 tan metrik sisa pepejal bagi seluruh kawasan Ipoh. Pelbagai pendekatan boleh dilaksanakan bagi mengangkat, menerap dan memperkukuhkan nilai murni serta semangat kerjasama dalam kalangan masyarakat. Penganjuran ceramah, aktiviti sukan, pelbagai pertandingan dan gotong royong menjadi medium pengukuhan perpaduan antara komuniti. Pengerusi Persatuan Penduduk Kampung Titi Tok Bandar, Muhammad Darus berkata, setiap penduduk saling memerlukan antara satu sama lain agar setiap permasalahan diselesaikan secara bersama. Permintaan daripada penduduk kampung tu untuk melaksanakan lagi program-program di masa depan makin menggalakkan. Jadi insya-Allah kita bagi pihak persatuan akan cuba mencari peruntukan daripada kerajaan untuk kita laksanakan program-program, dan kita pun bercadang mungkin insya-Allah kita akan adakan beberapa program sampai hujung tahun ni. Beliau berkata demikian pada program bersama komuniti di Dewan Orang Ramai Kampung Titi Tok Bandar.
1,300 kg barangan kita semula berjaya dikumpulkan pada program Recycling Han 2023 anjuran Syarikat Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam Idaman Sdn Bhd dengan kerjasama Olive House. Program disertai 90 peserta antaranya daripada wakil-wakil media negeri Kedah dan Perlis termasuk RTM Kedah dan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam SW Corp. Program bermula dari Drive-Thru Recycle Center DTRC Peremba Alustar dan tamat di Kampung Seberang Ramai Perlis. Ketua Pegawai Eksekutif Idaman Sdn Bhd, Zaki Abdul Aziz Daud berkata, program ini sebagai platform bagi mengeratkan hubungan antara media di kedua negeri itu. Tambah Zaki, aplikasi Idaman Exchange serta Drive-Thru Recycle Center mendapat sambutan menggalakkan oleh penduduk setempat hasil dari peranan media. Beliau merakamkan setinggi penghargaan atas kerjasama yang diberikan oleh pihak media kepada syarikat itu.